Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali. Kali ini cikgu ingin menerangkan matematik tingkatan 2 bab 3 iaitu perkara rumus. Sebelum cikgu lanjutkan, mari kita recap atau ulang kaji berkenaan asas algebra. Yang pertama, pem boleh ubah. Masih ingat lagi apa itu pem boleh ubah? Semasa kita di UPSR, pem boleh ubah dikenali sebagai anu. Contohnya, ibu membeli beberapa biji oren. Maka beberapa biji oren ini dikenali sebagai pem boleh ubah ataupun anu. Sebabnya kita tidak ketahui berapakah bilangan oren yang dibeli oleh ibu. Pem boleh ubah ada dua kategori, iaitu nilai berubah dan nilai tetap. Contoh nilai berubah, bilangan buku yang dibaca setiap bulan, iaitu tidak tetap. Ia berubah-ubah. Contohnya, bulan ni kita baca 5 buku, bulan depan 7, bulan seterusnya 9, so on so forth. So, nilai dia tidak tetap. So, kategori kedua nilai tetap, iaitu contohnya jarak rumah ke sekolah. Ia tetap dan tidak berubah. Okey. Untuk sekolah menengah, kita tidak menggunakan atau tidak panggil pem boleh ubah sebagai anu. Sebaliknya, pem boleh ubah kita wakilkan dengan huruf A, B, C hingga Z selalunya. Contoh, saya lari Y pusingan. Iaitu Y ini adalah pem boleh ubah. Kita tidak tahu nilai nombor ataupun berapa pusingan yang saya lari. Contoh kedua, Ali membeli M kilogram ikan kembung dan N kilogram ikan keli di kedai Pak Abu. Di sini kita ada dua pem boleh ubah, iaitu M dan N, iaitu berapa bilangan ikan kembung, berapa berat ikan kembung yang kita beli ataupun berapa berat ikan keli yang dibeli oleh Pak Ali. Seandainya pem boleh ubah itu diberi nilai, iaitu contohnya M sama dengan 3 dan nilai N sama dengan 5, maka kita boleh melakukan operasi. Iaitu contohnya kita jumlahkan M tambah N. Kita gantikan nilai pem boleh ubah M dengan 3 dan N dengan 5. Maka jumlah M tambah N sama dengan 3 tambah 5 iaitu 8 kg. Seterusnya kita perlu ketahui apakah itu sebutan algebra. Itu sebutan algebra, kita ada pem boleh ubah, kita darabkan dengan sebarang nombor. Contohnya 3Y. So, 3Y ini adalah sebutan algebra, iaitu pem boleh ubah Y didarabkan dengan nombor 3. Contoh sebutan algebra lain, negatif 2M, X per 7, 2 per 3 XY, 1.6 P kuasa 2Q. Itu pem boleh ubah atau pem boleh ubah didarabkan dengan sebarang nombor, dikenali dengan sebutan algebra. Seterusnya anda perlu ketahui apa itu sebutan algebra serupa ataupun sama. Itu dia mempunyai dua sifat. Yang pertama, sebutan-sebutan yang diberi pem boleh ubah je mesti sama dan kuasa pem boleh ubah yang diberi pun sama. Contohnya 3Y dan 2 per 7Y. Kita ada dua sebutan, 3Y dan 2 per 7Y. Sebutan ini adalah sebutan algebra yang serupa kerana pem boleh ubah Y sama dan kuasa dia pun sama. Nombor 2, sebutan algebra 3Y dan 2 per 7Y. Ini adalah sebutan algebra yang tidak serupa kerana sebutan algebra yang kedua 2 per 7Y, nilai pem boleh ubah di sini duduk di bahagian
penyebut. Maka dia adalah tidak serupa. Contoh 3, 7F dan 8FH. Ia adalah sebutan algebra yang tidak serupa kerana sebutan pertama hanya ada satu pemboleh ubah sahaja, iaitu F, dan sebutan algebra yang kedua ada F dan H. Maka kedua-dua ini adalah sebutan algebra tidak serupa. Contoh seterusnya, 6A kuasa 2 BC dan 3BA kuasa 2C. Ini adalah dua sebutan algebra yang serupa. Walaupun susunan pemboleh ubah itu tidak sama, tidak mengikut susunan, tetapi kuasa pemboleh ubah dia adalah sama, iaitu A kuasa 2, sini pun A kuasa 2. Dan pemboleh ubah di sebutan pertama dan sebutan kedua adalah sama, iaitu di sini ada A kuasa 2, ni pun ada A kuasa 2, ada B, sini ada B, C, ada C. Maka dua sebutan ini adalah sebutan algebra serupa. Contoh seterusnya, 2A kuasa 2 BC dan 3A kuasa 2 B kuasa 2C. Di sini sebutan algebra adalah tidak serupa kerana untuk pemboleh ubah B, kuasa dia tidak sama. Maka kedua-dua sebutan ini adalah sebutan algebra tidak serupa. Seterusnya, anda mengetahui apa itu perkali algebra. Perkali algebra iaitu sebarang pemboleh ubah didarab dengan sebarang nombor. Itu adalah perkali. Contohnya 3Y. Kita ada pemboleh ubah Y didarab dengan 3. Maka 3 ini adalah perkali algebra. Okey, contoh seterusnya, 2/3 AB. Apakah perkali pemboleh ubah AB? So, pemboleh ubah AB, perkali dia adalah 2/3. Secara mudah, kita tutupkan pemboleh ubah yang diberi. So, kita tutupkan AB. Apa yang berlaku? Apa yang tinggal? Tinggal 2/3. So, maka perkali pemboleh ubah AB adalah 2/3. Apakah perkali pemboleh ubah A? Kita tutup A, yang tinggal adalah 2/3 B. Maka perkali pemboleh ubah A adalah 2/3 B. Apakah perkali pemboleh ubah B? Kita tutup B, yang tinggal adalah 2/3 A. Maka 2/3 A adalah perkali bagi pemboleh ubah B. Okey, seterusnya dalam algebra kita perlu ketahui apakah itu ungkapan. Tadi kita telah ketahui sebutan algebra, iaitu pemboleh ubah didarab dengan sebarang nombor 3Y. 3Y ini adalah sebutan algebra. Maka ungkapan algebra ialah kita gabungkan sebutan-sebutan algebra itu dengan tambah dan tolak. Contohnya, katakan kita ada sebutan algebra 3x 4.5 Y kuasa 2 Z per 7 4Y kuasa 2 dan Y. Maka kita gabungkan sebutan-sebutan ini dengan tambah tolak, maka ia menjadi ungkapan algebra. Contohnya 3x tambah 4.5 Y kuasa 2 tolak Z per 7. Ini adalah ungkapan algebra dengan 3 bilangan sebutan. Itu sebutan algebra pertama, kedua, ketiga. Untuk seterusnya ada 4 sebutan algebra, iaitu 4Y kuasa 2 tambah Y tambah 7 tolak Z per 7. Okey, murid-murid perhatikan nombor 7 ini. Bila nombor 7 digabungkan dengan sebutan-sebutan algebra dalam satu ungkapan, maka nombor 7 ini walaupun pada asalnya dia bukan sebutan algebra, kerana dia tidak ada pemboleh ubah. Tetapi bila digabungkan dalam ungkapan, dia dikira sebagai satu sebutan algebra. Maka jika ada soalan bertanya berapakah bilangan sebutan algebra di sini, maka jawapannya adalah 4. Okey, sekarang kita masuk kepada perkara rumus. Apakah itu rumus algebra? Iaitu ungkapan algebra yang ditulis dalam bentuk persamaan. Dan dia mesti mengaitkan dua atau lebih pemboleh ubah.
Jika hanya ada satu pun boleh ubah, dia bukan perkara rumus atau bukan rumus algebra. Contohnya, Y sama dengan 3X. Ada dua pun boleh ubah yang ditulis dalam bentuk persamaan, maka ini adalah rumus algebra. L sama dengan P darab L. L kecil. Luas sama dengan panjang darab lebar. L sama dengan 1/2 darab tapak darab tinggi. Ini adalah contoh-contoh rumus algebra. Rumus ini kalau kita ketahui, ia adalah formula. Okay. 3X sama dengan 1. Dia bukan perkara rumus sebab ada satu saja pun boleh ubah. Okay. Apa itu perkara rumus? Perkara rumus itu bagi satu pun boleh ubah diungkapkan dalam sebutan pun boleh ubah lain. Contohnya, Y adalah perkara rumus. So, kita tulis dalam ungkapan pun boleh ubah V dan W. P sama dengan PQ tambah 2Q. Adakah ini perkara rumus? Jawapan dia bukan. Sebab apa? Pun boleh ubah P ini ada di bahagian kiri dan bahagian kanan persamaan. So, dia bukan perkara rumus. Okey, hukum pun boleh ubah perkara rumus. So, ada 3. Itu pertama, pun boleh ubah perkara rumus, perkali dan kuasa dia mesti 1. Kemudian, nilai pun boleh ubah itu adalah positif, tidak boleh negatif. Dan jika dia pecahan, maka pun boleh ubah perkara rumus mesti di kedudukan pengangka. Itu bahagian atas pecahan, bukan penyebut bawah pecahan. So, jawapan terakhir kita tukarkan kedudukan pun boleh ubah perkara rumus tu di kiri persamaan, bukan di kanan persamaan. Okey. Contohnya, perkali dan kuasa adalah 1. Perkali dan kuasa pun boleh ubah adalah 1. Y sama dengan 3X tolak 7. Maka Y ini adalah perkara rumus. Sebab apa? Perkali dia 1 yang tidak ditulis dan kuasa dia pun 1. Okay, jika 3Y sama dengan 3X tolak 7. Adakah ini perkara rumus? Bukan. Sebab kita ada perkali 3 dalam pun boleh ubah Y. Y kuasa 2 sama dengan 3X tolak 7. Ini pun bukan perkara rumus sebab pun boleh ubah Y ada kuasa 2. Kita mesti kuasa 1 dan perkali dia kuasa 1. Baru dia menjadi perkara rumus. So, yang kedua, mestilah bernilai positif, bukan negatif. Jadi, H sama dengan 3M tolak 7N. Maka H ini adalah perkara rumus. Jika negatif H sama dengan 3M tolak 7N, dia bukan perkara rumus. Sebab pun boleh ubah H bernilai negatif. Seterusnya, jika pecahan. So, pun boleh ubah perkara rumus mesti di kedudukan pengangka, bukan penyebut. A sama dengan 1/B tolak 1/3N. So, ini A adalah perkara rumus. Seandainya 1/A sama dengan 1/B tolak 1/3N. So, di sini A bukan perkara rumus sebab dia duduk di bahagian penyebut pecahan. Itu di bahagian bawah pecahan. So, jawapan akhir kita tukarkan kedudukan perkara rumus tu di kiri persamaan. So, seandainya kita dapat jawapan B tolak 7W sama dengan Y, iaitu Y perkara rumus, kita tukarkan kedudukan dia ke kiri, iaitu Y sama dengan V tolak 7W. Okey, hukum pindah tempat. Itu operasi ditukarkan atau berlawanan. Okay, untuk ini adalah persamaan, so kita ada kiri persamaan dan kita ada kanan persamaan. Jika operasi tambah, kita tukarkan atau pindahkan ke kanan, maka tambah tersebut akan menjadi tolak. Begitu juga seterusnya, jika tolak kita pindahkan tempat menjadi tambah. Bila darab, lawan darab adalah bahagi. So kita pindahkan menjadi bahagi. Bahagi kita pindahkan menjadi darab. Jika darab pecahan A per B, kita pindahkan dia akan menjadi
darab B per A, di mana pecahan itu diterbalikkan. Pengangka menjadi penyebut, penyebut pindah jadi pengangka. Jika kuasa 2 kita pindahkan menjadi punca kuasa 2. Jika punca kuasa 2 kita pindahkan menjadi kuasa 2. Jika kuasa N kita pindahkan menjadi punca kuasa N. Punca kuasa N kita pindahkan menjadi kuasa N. Okey, contoh. Katakan kita ada H sama dengan 3P tolak 7. So, kita nak menjadikan P sebagai perkara rumus. Okey, hukum perkara rumus tadi. So, mestilah positif, kuasa dan perkali dia 1 dan mesti duduk di pengangka. So, kita lihat di sini. P sudah positif, kuasa P 1, perkali P 3. Okey. Dan P ni duduk di bahagian pengangka. Maka kita kekalkan pemboleh ubah P di kanan persamaan. So, kita tak perlu tukar atau pindah ke kiri persamaan. Jadi, bila kita nak pindah tempat, pindah nombor-nombor, dia adalah songsang bod mas. Kalau bod mas, ingat lagi? Bracket, power, divide, multiply, add, subtract. Kurungan, kuasa, bahagi, darab, tambah, tolak. Itu adalah susunan keutamaan operasi. Jika hukum pindah tempat, kita songsangkan keutamaan tersebut. Kita buat tambah tolak terlebih dahulu, kemudian diikuti darab bahagi, kuasa dan seterusnya bracket. So, jika kita ada ungkapan algebra, so yang pertama sekali kita kena pindahkan tambah atau tolak. Okey, hukum pindah operasi. So, tolak 7, kita pindahkan ke kanan, tolak akan menjadi tambah 7. Jadi, prosedur untuk pindah tempat. Yang pertama, kita kena kekalkan tanda sama dengan ini di laju yang sama. Kita tak boleh tulis di tidak sama, sengit-sengit. Kita tulis di laju yang sama. Iaitu, sama dengan kita turunkan. So, yang kedua, kita tulis semula nombor yang kekal dulu. Iaitu kita nak pindahkan negatif 7. Yang kekal di kiri adalah H dan kekal di kanan 3P. Jadi, kita tulis H di kiri, kekal 3P, kita tulis dulu. Kemudian seterusnya, kita nombor pemboleh ubah yang dipindah, kita tulis di depan nombor yang kekal. Iaitu, kita nak pindahkan negatif 7 di kiri, maka kita tulis di bahagian kanan ataupun bahagian depan nombor yang kekal. Kita tulis di sini H tambah 7. Kita tak tulis tambah 7 tambah H. Okey, seterusnya kita pindahkan 3, iaitu 3 ada darab di sini yang tidak ditulis. Maka darab kita pindah menjadi bahagi. Maka jawapannya H tambah 7 per 3 ataupun bahagi 3 sama dengan P. Okey, akhir sekali kita tukarkan kedudukan. Kita susun balik kedudukan perkara rumus, iaitu P di bahagian kiri, iaitu P sama dengan H tambah 7 per 3. So, contoh seterusnya. Diberi X per Y sama dengan 5. Jadikan X ni sebagai perkara rumus. So, kita lihat X ni adalah positif, kuasa dan perkali dia 1 dan dia duduk di bahagian pengangka. Maka kita pindahkan Y. Pemboleh ubah Y kita pindah ke kanan. So, bahagi Y. Ini adalah bahagi Y, kita pindah menjadi darab. Bahagi pindah jadi darab. So, kita darabkan. Jadi, X adalah 5Y. Ini adalah perkara rumus. X telah duduk di bahagian kiri. So, kita biarkan. Okay, seterusnya, X per Y sama dengan 5. Jadikan Y sebagai perkara rumus. Kita lihat ini pemboleh ubah Y. Dia adalah duduk di bahagian penyebut. Maka kita naikkan ke atas supaya menjadi pengangka. Okey, kita pindahkan Y ke kanan. Hukum pindah.
bahagi jadi darab. So, maka X sama dengan 5Y. So, kita nak jadikan Y perkara rumus. So, hanya pom boleh ubah Y sahaja. Mesti berada di kanan ataupun di kiri. Dalam kes ni di kanan. Jadi, kita pindahkan nombor 5. So, hukum pindah. Darab 5. Pindah jadi bahagi. So, X per 5 sama dengan Y. Jadi, akhirnya kita susun balik kedudukan pom boleh ubah perkara rumus, itu Y di kiri persamaan. So, Y sama dengan X per 5. Okay, seterusnya, 25M kuasa 2 tambah 2 sama dengan N. Jadikan M perkara rumus. So, M ni ada kuasa 2. So, yang pertama, ini adalah ungkapan. So, kita pindahkan terlebih dahulu. Tambah tolak. Ingat lagi? Ungkapan algebra. Kita pindahkan dulu. So, dia menjadi 25M kuasa 2 sama dengan N tolak 2. So, bila kita pindah, so, apa yang kita pindah kena duduk selepas ataupun di hadapan ataupun di kanan nombor yang kekal. So, sekarang kita pindahkan 25. So, 25 kita pindahkan menjadi bahagi. Darab hukum pindah jadi bahagi. So, M kuasa 2 sama dengan N per 2 per ataupun bahagi 25. Seterusnya, kuasa 2 ni kita pindahkan menjadi punca kuasa 2. So, M sama dengan punca kuasa 2 N per 2 per 25. So, kena ingat murid-murid, punca kuasa 2 ni dipanjangkan. Itu dipunyai oleh pengangka dan penyebut pecahan. Cuba lihat ini, punca kuasa 25. Apa kita dapat? Punca kuasa 25 adalah 5. Kita boleh selesaikan ini. Maka M sama dengan punca kuasa 2 N tolak 2 per 5. Okay. Seterusnya, kita boleh menentukan nilai pom boleh ubah. Seandainya pom boleh ubah lain kita ketahui atau diberi nilainya. Okay. Kita menggunakan kaedah penggantian. So, nilai pom boleh ubah yang diberi ke dalam pom boleh ubah berkenaan. Maksudnya, kita gantikan saja nilai pom boleh ubah yang diberi itu ke dalam pom boleh ubah yang dimaksudkanlah. Contohnya, K sama dengan 3 tambah C kuasa 2 per D. Cari yang pertama, nilai K. Apakah nilai K? Jika diberi C sama dengan 3, D sama dengan 6. Okey. So, kita gantikan C sama dengan 3, D sama dengan 6 ke dalam perkara rumus atau rumus algebra yang diberi. Iaitu 3. So, C sini kita gantikan dengan 3 menjadi 3 kuasa 2. D ni kita gantikan dengan 6 menjadi per 6. Jadi 3 tambah 3 kuasa 2. 3 kuasa 2 ini adalah 9. 3 darab 3 bukan 6 ya murid-murid. So, 3 tambah 9 sama dengan 6. So, 3 tambah 9 adalah 12. 12 per 6 adalah 2. Untuk contoh B, nilai C. Kita nak cari nilai C jika K diberi 28 dan D diberi 3. So, di sini kita gantikan K. K kita gantikan 28. D kita gantikan 3. Diberi 3. So, 28 sama dengan 3 tambah C kuasa 2 per 3. So, di sini perkara rumus kita pindahkan 3 terlebih dahulu. So, menjadi 28 darab 3 sama dengan 3 tambah C kuasa 2. 28 darab 3, 81. So, C 3 ini kita pindahkan. Ingat lagi, ungkapan algebra kita pindahkan. So, menjadi tolak. So, 84 iaitu 28 darab 3 tolak 3 sama dengan C kuasa 2. 84 tolak 84 tolak 3, 81 sama dengan C kuasa 2. Maka seterusnya kuasa 2 kita pindahkan menjadi punca kuasa 2. So, punca kuasa 2 81 sama dengan C, maka C adalah 9. Untuk C, cari nilai D jika C diberi 3, K sama dengan 4. So, kita gantikan K sebagai 4, C
sebagai 3. So 3 tambah 3 kuasa 2 per D. Kita nak cari nilai D. Jadi di sini apa perlu buat? D kita pindahkan sebab D duduk di bahagian penyebut. So kita pindahkan. So 4 ni kita pindahkan semula ke kanan. Itu bahagi. Darab kita pindah jadi bahagi. Bahagi ataupun per. Maka kita akan dapat D sama dengan 3 tambah 9. Iaitu 3 kuasa 2 per 4. 3 tambah 9, 12 per 4 adalah 3. Sekian dahulu dari cikgu. Terima kasih. Semoga bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.